Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan tugasan bagi subjek ilmu wahyu dan kemasyarakatan dengan tajuk takzir dalam Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Nik Nufatin Emily binti Muhammad Nasaruddin, iaitu saya sendiri, bernombor metrik 056946. Seterusnya Nur Auni Atira binti Muhammad Nuruddin 056888, Wan Nur Farah Amira binti Wan Azmi 056878, Nur Aizatul binti Abdul Aziz 056883, dan terakhir sekali Nur Azmina binti Faizal 055971. Baiklah, bagi perkenalan, jenayah dalam bahasa Arab disebut dengan perkataan al-jinayah atau al-jarimah. Perkataan al-jinayah ditakrifkan sebagai segala bentuk tindakan yang dilarang dan merosakkan, sama ada tindakan itu ke atas badan, harta atau sebagainya. Al-Mawardi mentakrifkan jenayah sebagai segala bentuk kesalahan syariah yang boleh dihukum berdasarkan hukum Allah, sama ada ia adalah kisos, hudud ataupun takzir. Islam menganggap jenayah satu kesalahan yang mesti dihukum kerana ia melanggar hak Allah dan hak manusia atau hak makhluk lain. Islam memandang tinggi kemuliaan agama, nyawa, akal, harta dan maruah. Undang-undang Islam membahagikan jenayah kepada 3 bahagian utama berasaskan kepada hukum yang dikuatkuasakan, iaitu seperti berikut. Kisos dan diat, iaitu hukuman berkaitan dengan hak individu, mangsa atau walinya. Umpamanya, setelah hakim mendapati seseorang itu bersalah kerana membunuh, wali mereka boleh memilih sama ada untuk meneruskan hukuman kisos atau menggantikannya dengan diat atau memaafkannya. Seterusnya iaitu hudud, hukuman yang berkaitan dengan hak Allah yang telah ditetapkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hudud melibatkan kesalahan zina, qazaf, mencuri, hirabah, minum arak dan buta. Hukuman hudud ini kekal dan tidak boleh diubah sehingga hari kiamat. Terakhir sekali iaitu takzir, iaitu hukuman selain daripada hudud dan kisos. Hukuman bagi kesalahan di bawah takzir ini ditentukan oleh pemerintah atau hakim sesuai dengan suasana penjenayah dan kesalahan dan faktor lain. Definisi takzir. Apa itu takzir? Takzir dari sudut bahasa membawa maksud menolak, mencegah atau menghalang. Dari segi istilah pula, takzir membawa maksud hukuman terhadap perbuatan maksiat atau jenayah yang tidak ditentukan kadarnya oleh syarak, sama ada ia merupakan hak Allah maupun hak manusia. Ia dinamakan hukuman takzir disebabkan wujudnya hukuman tersebut akan dapat menghalang orang-orang yang melakukan kesalahan daripada melakukan kesalahan pada masa akan datang. Hukuman takzir dilaksanakan bertujuan untuk memberi pengajaran dan peringatan supaya orang ramai tidak melakukan jenayah. Selain itu, ia bertujuan untuk membersihkan masyarakat daripada perbuatan maksiat. Bagi mencapai tujuan ini, hukuman ke atas kesalahan takzir perlu diisytiharkan kepada orang ramai agar si penjenayah merasai kesan pelaksanaan undang-undang tersebut. Berikut merupakan contoh-contoh kesalahan takzir. Pertama, kesalahan perdagangan seperti riba. Yang kedua, berjudi. Yang ketiga, rasuah, sama ada orang yang memberi rasuah ataupun orang yang menerima rasuah. Keempat, kesalahan cyber. Yang kelima, memusnahkan habitat flora dan fauna seperti kebakaran hutan. Keenam, kesalahan bioteknologi. Kelapan, pecah amanah dalam melakukan kerja. Dan yang terakhir sekali, berzina. Sejarah pelaksanaan takzir di zaman Rasulullah. Jenis-jenis hukuman takzir adalah tidak terhad kerana ia bergantung kepada maslahah, bahkan pemerintah. Badan perundangan atau hakim boleh mengenakan apa sahaja hukum dengan syarat ia setimpal dengan kesalahan dan menepati maslahah umum. Dalam sejarah Islam terdapat beberapa hukuman yang pelik yang dilakukan oleh pemerintah dan hakim. Contohnya, Sayyidina Umar pernah menghitamkan muka orang yang membuat kesaksian palsu dan orang itu dinaikkan ke atas binatang tunggangan secara terbalik. Walau bagaimanapun, hukuman yang biasa dijatuhi adalah seperti berikut. Pertama, iaitu mencela kepada orang yang melakukan tindakan yang tidak sopan. Abu Zar pernah mengaibkan seseorang, lantas Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau ini masih ada padamu saki-maki jahiliyah." Seterusnya, membuat pengisytiharan kepada orang ramai, mengasingkan pesalah dari masyarakat seperti hukuman Rasulullah ke atas Ka'ab bin Malik, Mura'ah bin Al-Rabi' dan Hilal bin Umayyah Al-Wafiqi yang tidak menyertai peperangan Tabuk. Seterusnya, amaran atau ancaman, tahanan atau penjara, pukulan dengan rotan, merampas harta benda, denda dengan wang atau harta, buang negeri, pemusnahan barang-barang, hukuman mati, hukuman bakar dan memecat jawatan.
Jenis hukuman takzir. Takzir adalah hukuman yang tertakluk pada budi bicara pemerintah, badan perundangan atau hakim kerana hukuman kesalahan tersebut tidak disebut dalam Al-Quran atau Sunnah. Skop kesalahan bagi takzir adalah luas kerana semua bentuk kesalahannya tidak tertakluk kepada hukuman kisas dan hukuman hudud. Takzir terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kesalahan yang tidak termasuk dalam kategori kesalahan hudud tetapi hukuman tidak dapat dilaksanakan kerana ia tidak dapat memenuhi syarat pelaksanaannya. Kedua, kesalahan yang selain dari kategori kesalahan hudud dan kisas, ia meliputi semua bentuk kesalahan sama ada kesalahan itu disebut dalam Al-Quran dan hadis maupun tidak. Ia juga termasuk kesalahan terhadap hak Allah, manusia atau keduanya. Jenis hukuman takzir. 1. Nasihat. Menasihati orang yang melakukan kesalahan kecil bagi yang pertama kali agar tidak mengulangi kesalahan yang pada masa akan datang. Kedua, teguran. Teguran rasmi yang dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan ucapan atau melakukan sesuatu tindakan tertentu agar orang yang melakukan kesalahan akan berusaha memperbaiki dirinya. Ketiga, ancaman. Mengancam orang yang bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya di atas sebab takut dikenakan hukuman. Keempat, pemulauan. Hukuman pemulauan dikenakan kepada pesalah agar ia berasa tersepit sekiranya ia berterusan atau mengulangi kesalahannya lantaran tidak dapat bermuamalat dengan masyarakat. Kelima, pengisytiharan umum. Membuat pengisytiharan kepada umum terhadap kesalahan penjenayah supaya penjenayah tersebut malu dan tertekan. Keenam, denda dan merampas harta benda. Mengenakan denda dalam bentuk wang dan sebagainya atau merampas harta bendanya. Ketujuh, sebat. Mengenakan hukuman sebat kepada penjenayah dengan jumlah sebatan yang tertentu. Kelapan, penjara. Mengenakan hukuman penjara dalam tempoh tertentu mengikut realiti semasa. 9, buang daerah. Mengenakan hukuman buang daerah supaya pesalah rasa tertekan, mengalami kesukaran, kesusahan dan terpisah dari kaum keluarga. Terakhir sekali adalah bunuh, dibenarkan oleh syarak bagi menjaga permasalahan awam jika difikirkan ianya bersesuaian. Saya akan menjelaskan tentang perbezaan takzir, hudud dan kisas. Dari segi hukuman, untuk takzir, hukuman takzir bergantung kepada kesesuaian dan keadaan mengikut kesalahan yang mana hukuman ditetapkan oleh hakim atau pemerintah. Bagi hudud, jenayah yang tertakluk di bawah hukuman hudud adalah hak Allah dan dia berhak mengampuninya. Oleh itu, hakim dan pemerintah tidak mempunyai hak untuk membuat pilihan dan mestilah melaksanakan hukuman tersebut. Bagi kisas, hukuman adalah tertakluk kepada mangsa dan waris mangsa. Oleh itu, kuasa menuntut pelaksanaannya dan pengampunan boleh diberikan oleh mangsa dan waris mangsa sahaja. Dari segi kewajipan, untuk takzir dalam kesalahan hak Allah, hakim mestilah melaksanakan hukuman takzir terhadap penjenayah, namun melalui budi bicara serta penilaiannya, hakim boleh memberi keringanan terhadap penjenayah. Untuk hudud, jumhur ulama bersepakat bahawa sesiapa yang ikhlas bertaubat sebelum dilaksanakan hukuman hudud maka akan diampunkan oleh Allah. Bagi kisas pula, hakim dan pemerintah tidak ada hak sama ada melaksanakan atau tidak hukuman kisas tersebut. Mereka mestilah melaksanakannya jika mangsa dan waris mangsa memberi pengampunan terhadap pembunuh. Dari segi hak, hukuman takzir yang berkaitan dengan hak manusia, mangsa atau waris boleh mengampunkan penjenayah atau membayar ganti rugi. Hudud pula, jumhur ulama bersepakat bahawa dalam kes yang tertakluk di bawah jenayah hudud maka penjenayah tersebut boleh diberikan syafaat sebelum dibawa kepada hakim. Bagi kisas, dalam kes penjenayah yang dimaafkan oleh mangsa, waris mangsa atau membayar diat, jumhur ulama bersependapat bahawa hakim dan pemerintah boleh menjatuhkan hukuman takzir kepada penjenayah. Dari segi penjenayah, bagi takzir boleh dikenakan terhadap kanak-kanak yang belum cukup umur. Hudud pula hanya dilaksanakan kepada individu yang cukup syaratnya menurut syarak. Kisas pula dilaksanakan terhadap penjenayah yang cukup umur, waras serta memenuhi syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang terakhir sekali adalah kelayakan. Bagi takzir, untuk sabitkan hukuman tidak semestinya melalui saksi atau bukti seperti hukuman kisas dan hudud. Hudud pula bagi menetapkan kesalahan hudud dan menjatuhkan hukuman mestilah melalui saksi dan syarat-syarat sah atau juga melalui pengakuan jenayah sendiri yang cukup syaratnya. Dan terakhir sekali bagi kisas, untuk disabitkan kesalahan terhadap penjenayah dalam hukuman mestilah melalui bukti, saksi atau pengakuan daripada penjenayah sendiri yang cukup syaratnya. Saya akan membentangkan tentang pelaksanaan takzir di Malaysia. Hukuman takzir bagi kesalahan rasuah di Malaysia, di mana permasalahan jenayah rasuah di Malaysia secara umumnya sangat berleluasa walaupun negara ini merupakan negara Islam. Jika dilihat kepada perbincangan berhubungan dengan kesalahan takzir, sememangnya hukuman berdasarkan takzir sangat sesuai diaplikasikan untuk menghukum kesalahan-kesalahan rasuah, di mana hal ini disebabkan hudud dan kisas tidak menghukum kesalahan rasuah seperti takzir. Secara amnya, hukuman takzir memang mencukupi dari segi kesalahan, jenis hukuman, cara sabitan dan syarat-syarat sabitan. Apa yang menarik di sini, takzir juga memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dan mempunyai skop yang luas sama ada kepada kanak-kanak hingga orang dewasa serta kepada orang Islam maupun bukan Islam. Dengan itu juga, takzir ini amat bersesuaian untuk diterapkan di dalam Malaysia kerana kita mempunyai berbagai kaum yang mempunyai berbilang bangsa dan juga agama. Akhir sekali adalah pandangan masyarakat terhadap hukuman takzir di Malaysia. Walau bagaimanapun, hukuman takzir ini masih menjadi usul cadangan untuk dilaksanakan di negara kita. Hal ini menyebabkan masyarakat kita sering mempersoalkan sejauh manakah tahap penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah dijalankan dalam membendung aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan hukum syarak. Bagi menjelaskan pandangan ini, bahawasanya pelaksanaan undang-undang jenayah syariah telah lama berkuat kuasa selaras dengan perkembangan Islam di Malaysia. Malahan juga, undang-undang Islam merupakan sebahagian daripada undang-undang di negara.
Kesimpulan taksir. Hukuman yang berkaitan dengan taksir tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, di mana ia terserah kepada kepakaran hakim dan pemerintah untuk menetapkan sesuatu kesalahan itu dengan hukuman demi kepentingan penjenayah dan masyarakat serta negara. Skop hukuman takzir bukanlah hanya beberapa jenis sahaja, bahkan sebenarnya ia lebih luas. Perluasan bentuk hukuman takzir juga tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, walaupun hukuman hudud dan kisas sememangnya wajib dilaksanakan kerana kesalahan yang membabitkan jenayah. Sekiranya hukuman taksir tidak berkembang, undang-undang jenayah Islam akan bersifat rigid dan tidak fleksibel. Tanpa hukuman takzir yang sesuai dan berkesan, peningkatan statistik jenayah juga tidak akan dapat diatasi. Terima kasih.